Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah cikgu ucapkan terima kasih kepada Ahmad Farhan, Fahmi dan juga Hafizuddin pada pagi ini kerana berjaya hadir. Alhamdulillah semua okey ke? Okey ke? Alhamdulillah. Baik. Sihat. Kita tu alhamdulillah sihat. Baik. Kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini tentang dua tajuk yang terakhir, iaitu tentang zaman air batu. Yang mana bab 2 ini kita kena lihat dia memfokuskan tentang zaman air batu lah. Kalau kita tengok dalam buku teks sini, kelas sebelum ni muka surat 36. Kelas sebelum ni kita dapat tahu tentang apa yang kita dapat tahu tentang ciri-ciri zaman air batu akhir. Jadi pada hari ini kita akan tengok tentang perubahan zaman air batu. Semua dah sedia ke? Dah ke? Baik, alhamdulillah. Baik. Kalau dalam perubahan akhir zaman air batu ini, kalau kita dapat lihat ialah ada satu berlaku juga, antaranya ialah glacier. Glacier ini merupakan ais batu yang mencair lah. Air batu yang cair dari kawasan tanah tinggi. Maksudnya tanah runtuh lah. Ais itu runtuh. Itu dinamakan glacier. Menukar. Glacier dari kawasan tanah tinggi akan membawa bersama batu-batu. Maksudnya dia cair lalu menyebabkan paras air laut meningkat. Sebab itu kalau kita tengok belajar sebelum ni, kalau glacier ni berlaku sebab antaranya ialah cikgu sebutkan juga adalah iklim lah. Iklim juga memainkan peranan yang penting. Jadi iklim itulah akan menentukan sama ada ciri-ciri muka bumi itu orang kata ciri-ciri muka bumi itu sama ada berubah ataupun tidak berubah. Itu iklim lah. Penting. Faktornya iklim. Apabila ais tu cair, maka kawasan-kawasan yang rendah akan ditenggelami air. Akan ditenggelami air. Itu yang menyebabkannya berlaku inilah antara perpisahan antara kawasan-kawasan dengan kawasan yang lain. Kalau kita tengok. Kalau zaman air batu ini juga ada terdapat perubahan zaman air batu akhir. Kalau kita tengok perubahan zaman air batu akhir ini, kalau kita tengoklah, kalau perubahan zaman air batu akhir ini, kalau kita tengok, penting kerana apa? Zaman air batu ni merupakan merupakan bentuk fizikal bumi seperti yang terbentuk pada hari ini. Kerana apa? Waktu ketika dulu ais batu ada, tapi apabila berlakunya perubahan atau pencairan air, maka kesan itu yang ada sehingga sekarang lah, yang menyebabkan terbentuknya pulau-pulau kecil, terbentuknya orang kata apa, peta-peta di pulau kan. Pulau contohnya kita nak ke seberang negara lain, kita kena seberang laut kan. Itu antara contohnya lah yang menyebabkan perubahan geografi ataupun perubahan tempat daratan ini berubah, menyebabkan berlakunya fizikal bumi. Itu antaranya lah. Dan di samping itu juga tentang zaman air batu ni juga kita kena tahu sebab apa perubahan lah, perubahan yang ketara. Ketara dan kesan itu kekal sehingga sekarang. Kalau kita tengok kan, itu yang ada lah. Itu yang ada. Kalau kamu tengok buku teks kamu ada tentang keadaan glacier di Alaska. Di glacier di Alaska kan. Itu tentang contoh lah. Contoh glacier yang air batu yang cair, yang tanah tinggi dan cair, dia akan jadi rata. Akan jadi rata. Itu tentang ni lah zaman air batu. Dan seterusnya pula, kalau apabila berlakunya perubahan ini, maka bentuk muka bumi akan jadi lain. Jadi peta-peta yang ada, kalau kita tengok, kita belajar sebelum ni, peta-peta yang ada pun telah berubah. Peta-peta yang ada telah berubah. Nampak kalau kita tengok dalam gambar ni ada satu tasik kan, ada satu tasik Dayang Bunting. Tasik ini yang terletak di Pulau Langkawi lah. Nampak. Antara je juga kesan berlakunya tasik ini juga
okey, menyebabkan kesan daripada pencairan air batu lah. Okey, pencairan air batu ataupun faktor lain ialah rupa bentuk muka bumi. Okey, perubahan bentuk muka bumi yang menyebabkan berlakunya perubahan di kawasan-kawasan yang ada di sekitar, di sekitar bumi inilah. Okey, antaranya ialah terbentuknya tasik. Okey, saliran air sungai. Okey, antaranya saliran air sungai yang menyebabkan terbentuknya tasik. Okey, terbentuknya tasik. Okey, itu tentang ni lah. Okey, setakat ni boleh ke? Boleh. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, setakat ni laju ke? Kalau cikgu laju, bagi tahu tau. Okey, ini yang seterusnya lah. Okey, kalau kita pernah belajar tentang sebelum ini, okey, tentang binatang. Okey, tentang binatang yang ada. Okey, kebanyakannya binatang yang ada pada ketika dulu sudah pupus. Okey, antaranya ialah seperti ni lah, okey, zaman lampau dulu lah kan, memang dah pupus lah sebab perubahan iklim. Okey, antaranya ialah binatang yang ada ialah pada ketika ni kalau kita tengok adalah zaman Pleistosen lah. Okey, zaman Pleistosen merupakan zaman yang lama. Okey, bila kita nak tengok zaman Pleistosen, kalau kita tengok dalam buku teks kamu, zaman Pleistosen ini berlaku sekitar 2.5 juta sehingga 2.5 juta lah, 2.5 juta yang dahulu sebelum masuk ke zaman 10,000 tahun. Okey, sebelum masuk zaman Holosen. Maknanya berlaku pada tahun 2.5 juta tahun dahulu. Okey, jadi zaman itu ada binatang-binatang seperti inilah. Okey, momot, sloth dan juga harimau bertaring. Okey, namun apabila berlakunya perubahan iklim, perubahan iklim, maka binatang-binatang tersebut pun telah pupus. Okey, binatang tersebut telah pupus. Kerana apa? Kerana kesesuaian iklim. Okey, apabila pupus, maka apabila adanya perubahan iklim, maka binatang yang sesuai dengan iklim tersebut akan wujud. Okey, binatang sesuai yang akan wujud pada ketika itu. Okey, itu tentang dari segi inilah, okey, perubahan zaman air batu akhir yang ada pada kesan kepada hidupan yang ada. Okey, kan kalau kita tengok pula ialah tentang zaman Holosen. Okey, zaman Holosen ini antara zaman yang telah memberikan perubahan iklim yang besar. Okey, perubahan iklim yang besar yang mana kehidupan, yang mana ia juga telah merubah, memberi perubahan terhadap aktiviti harian manusia. Okey, yang mana manusia yang hidup dalam zaman Holosen iaitu 10,000 tahun yang dahulu, mereka perlu menyesuaikan diri dengan iklim yang sedia ada. Okey, kalau dulu sebelum zaman itu kalau cuaca sejuk, mereka dah biasa dengan cuaca sejuk, tapi apabila berlakunya perubahan iklim, okey, suhu bumi pun telah berubah, maka mereka pun kena ubah cara hidup ataupun aktiviti harian mereka yang bersesuaian. Okey, kebanyakannya kalau kita tengok adalah kebanyakannya manusia ini yang panas di Eropah lah. Okey, di benua Afrika. Okey, di benua Afrika mereka kebanyakan cuaca di situ telah berubah menjadi panas. Okey, Afrika. Maka manusia-manusia yang ada di benua Afrika itu telah keluar. Okey, telah keluar dan mereka berhijrah ke beberapa kawasan di benua Eropah dan juga di benua Asia. Mengapa? Sebab kawasan di benua Asia seperti kawasan kita ni, Malaysia di Asia Tenggara, okey, kebanyakannya kawasannya tidak panas. Okey, tidak panas. Okey, memang ada musim panas, cuma tidak sepanas macam di Afrika lah. Okey, ada di beberapa tempat di Afrika yang panas. Okey. Begitu juga dengan Eropah. Okey, kawasan tersebut memang orang kata 4 musim lah. Memang ada yang musim panas, tapi tidaklah sepanas macam di Afrika. Okey, bila kita tengok kebanyakannya di Afrika banyak berlaku krisis air. Okey, krisis air sebab apa? Sebab inilah cuaca yang panas. Okey, dan selain itu juga, okey, mengapa orang di Afrika ni keluar dan masuk dan bergerak ke Asia dan Eropah kerana cuaca tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. Okey, jadi
Itulah mengapa mereka keluar. Seperti kita tahu suhu bumi pada zaman air batu akhir juga suhu bumi adalah seperti sama yang pada zaman kita pada hari inilah, yang mana kalau suhu normal kita tengok ada yang 30 sehingga 40 darjah Celsius. Itu di Malaysia lah. Tetapi di negara-negara luar ada yang panas, ada yang sejuk. Kesan itu berlaku sehingga sekarang. Setakat ni boleh ke? Boleh. Alhamdulillah. Baik. Nampak. Sebelum kita masuk ke tajuk yang terakhir, kita tengok bumi ini mula mengalami perubahan iklim daripada terlalu sejuk dan kepada sederhana sejuk. Ini disebabkan apa? Sebab peningkatan suhu bumi. Peningkatan suhu bumi. Kalau kita tengok sekarang ini pun berlaku juga peningkatan suhu bumi. Kalau kamu pernah dengar berita, pernah tak dengar berita tentang Indonesia nak pindahkan ibu negara daripada Jakarta ke Sumatera? Pernah dengar tak? Fizuddin? Tak pernah. Farhan pernah dengar? Pernah. Pernah kan? Indonesia nak pindahkan ibu negara iaitu Jakarta kepada di Sumatera kan. Sumatera tu terletak di kawasan Sabah dan Sarawak kan, hampir dengan kawasan Sabah dan Sarawak. Kenapa? Sebab pemerintah di Indonesia apa dia? Farhan? Yang dia kata lapis ozon tu kan? Betul. Sebab apa Indonesia nak pindahkan ibu negara iaitu Jakarta kepada Sumatera? Sebab mereka dah ramal dah akan berlaku Jakarta itu akan tenggelam dengan air. Untuk tempoh beberapa puluh tahun lagi lah, maksudnya mungkin 20 tahun, 30 tahun akan datang. Mereka dah ramalkan dah bahawa mereka pun dah perasan bahawa peningkatan air laut telah berlaku. Peningkatan air laut telah berlaku, jadi Jakarta antara kawasan yang rendah di Indonesia akan mengalami kesan itulah. Kesannya tenggelamnya kawasan tersebut. Jadi sebab itulah mereka nak pindahkan ibu negara mereka ke Sumatera antaranya. Itu sebab peningkatan suhu bumi. Baik. Seterusnya kalau kita tengok apabila kita tengok dah perubahan yang berlaku, kita dapat tengok tentang setakat ni boleh ke? Cikgu nak teruskan sikit lagi. Farhan, Hafizuddin, mana Hafizuddin? Ada ke Hafizuddin? Ada. Ada. Alhamdulillah. Boleh ke cikgu teruskan sikit lagi tentang tajuk kita yang tak? Baik. Boleh. Alhamdulillah. Baik. Kita teruskan tentang tajuk ini iaitu tentang kesan perubahan. Kalau kita tengok selepas kita tahu tentang berlakunya perubahan dan kita tengok kesan. Nampak seperti yang cikgu beritahu tadi, seperti yang cikgu beritahu juga tadi, kita tengok nampak kesan pentas Sunda. Antaranya pentas Sunda ini kalau kita tengok secara umumnya ialah tanah. Tanah. Telah memberi maksudnya tanah, nampak. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu muka surat 38. Nampak. Perkembangan air batu yang berlaku memberikan kesan yang samalah di Asia Tenggara. Mengapa? Kesan perubahan ini memfokuskan tentang pentas Sunda. Pentas Sunda ini adalah merupakan tanah. Kalau kamu tengok buku teks, ataupun dalam slide cikgu ni, dalam garisan yang dalam peta yang berwarna kuning ataupun warna putih ini adalah pentas Sunda. Pentas Sunda. Apabila berlakunya peningkatan air laut, maka pentas Sunda ini akan tenggelam. Sebab apa? Kebanyakannya pentas Sunda ini kawasan yang rendah. Kawasan yang rendah. Sebab itulah kalau kita tengok banyak negara-negara yang terpisah secara pulau, antaranya contohnya Singapura lah katakan. Sebagai contoh Singapura. Kalau sebagai contohlah jika tidak berlakunya pencairan air batu, kita pun dapat ke negara-negara lain dengan hanya menggunakan jalan darat tanpa guna jalan laut. Itu antaranya lah. Apabila berlakunya
Kalau kita tengok juga kita dapat ke Sabah Sarawak kan, peta yang ujung ni kan, Sabah Sarawak yang hijau ni, yang besar ni, antaranya kita dapat kalau andai peta Sunda itu tidak cair, tidak tenggelam, maka kita pun dapat ke jalan daratan, guna daratan ke kawasan-kawasan lain tanpa menggunakan Cikgu. kapal. Dekat peta tu nama peta Malaysia. Memang peta Malaysia sebab Asia Tenggara. Nampak kan kalau kita tengok. Apabila tidak berlakunya pencairan air, maka kita akan dapat ke Borneo. Borneo ni Sabah Sarawak lah. Nampak yang peta yang besar ni, kalau kita tengok dalam putih, peta yang besar tu adalah Sabah Sarawak. Okey, Oh. yang dulunya Borneo lah. Okey, sekarang pun Borneo tapi dipanggil Sabah Sarawak sekarang. Okey, kalau pentas Sunda ini tidak cair, kita boleh dapat ke daratan. Okey, kita naik kereta, contohnya naik motor ke Sabah Sarawak. Tapi bila berlakunya pentas Sunda, pencairan air batu, maka kawasan-kawasan yang rendah tenggelam. Okey, sebab itulah antaranya kesan yang berlaku lah. Okey, setiap tahun. Okey, setiap beberapa tempoh tertentu akan berlakunya perubahan suhu bumi. Okey, dan sekarang pun berlaku peningkatan sebab penipisan lapisan ozon dan juga aktiviti manusia. Itulah yang menyebabkannya peningkatan paras air laut. Okey, jauh sikit kan. Itulah, tapi itulah sebab berlakunya. Okey. Berlakunya berlakunya pencarian air batu. Okey, kalau kamu tengok dalam ni juga, okey, kesan perubahan di Asia Tenggara. Okey, Asia Tenggara, bila Asia Tenggara kita kena ingat, okey, Asia Tenggara yang negara yang terlibat ialah Thailand, Kemboja, okey, Myanmar, okey, Semenanjung Tanah Melayu. Okey, Semenanjung Tanah Melayu kalau sekarang ni Malaysia lah. Okey, Borneo, nampak Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Okey, Borneo. Sekarang ni Sabah Sarawak. Okey, dan juga yang terakhir ialah Singapura. Okey, itu tentang inilah, okey. Tentang kawasan yang terlibat, okey, pentas Sunda ataupun Sundaland. Kalau kamu tengok dalam kutip, okey, ada dalam kutip juga ada tunjuk tentang di mana kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi selalunya tidak akan mengalami tenggelam lah. Okey, di Malaysia kebanyakannya semua kawasan tanah tinggi. Okey, okey, kalau tengok juga dalam kutip ni, nampak yang kawasan ada yang dua peta ni, kalau kita tengok, okey, daratan lah, suatu ketika dulu daratan kan, suatu ketika itu dulu daratan dan tenggelam pada 25,000 tahun dahulu daratan dan sekarang ni dah tenggelam. Okey, itu antara yang ni lah, okey, kesan-kesan yang kita kena tahu tentang perubahan ni. Okey, dan kesan itu juga sekarang pun masih lagi berlaku. Okey, tenggelam. Okey, yang mana kawasan-kawasan kebanyakannya di kutub utara dan kutub selatan yang ada ais batu kebanyakan pun dah telah cair lah. Okey, telah cair. Itu menyebabkan paras air laut, okey, yang meningkat sekarang. Okey, setakat ni boleh ke? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi itu tentang hari ni lah. Okey, ada apa soalan? Tak ada. Tujuh dia okey, Farhan okey? Okey. Fahmi mana Fahmi? Okey. Okey. Okey, alhamdulillah. Tak ada soalan Cikgu, maknanya Sarawak dengan Sabah tu apa selalu banjir ya? Sabah Sarawak dia kalau dulu kita tengok dia tak banjir. Dia tak banjir, tetapi kalau kita tengok di kawasan yang luar Sabah Sarawak, nampak yang kawasan putih kan, kalau kamu tengok kawasan putih, itu kawasan yang rendah. Okey, kawasan yang rendah. Okey, Sabah Sarawak sekarang ni dia tak banjir sebab ada yang banjir, cumanya kalau kita tengok berita ada di Sabah dan Sarawak ada yang banjir kan. Okey, tetapi di banjir tu sebab kawasan yang rendah, disebabkan inilah ada kawasan-kawasan yang rendah. Okey, tetapi kalau berdasarkan tengok butik dan peta Sunda ni, di luar peta tu memang dulu kawasannya daratan, tapi dah dilitupi dengan air laut. Jadi kawasan Sabah Sarawak terbentuklah pulau, macam pulau Sabah Sarawak tu. Okey, itu disebabkan berlakunya. Okey, kalau disebabkan banjir, kita tengok sekarang ni ada kawasan-kawasan yang banjir di Sabah Sarawak. Okey, kalau kita tengok berita, memang ada banjir, tetapi yang melibatkan kawasan yang rendah sahaja dalam kawasan Sabah. Tetapi dalam kawasan Sabah dan Sarawak, tapi tak tenggelamlah Sabah dan Sarawak tu. Okey, itu antara kesan yang sedikit lah yang berlaku dalam Sabah Sarawak. Okey, itu dia. Boleh? Boleh. Okey, Boleh. alhamdulillah. Ada lagi soalan? Tak ada?
ada dah kot cikgu. Tak ada dah. Okey, baik. Okey, kalau tak ada, okey, cikgu buat kesimpulan. Okey, cikgu buat kesimpulan. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, pada pengakhiran pembelajaran kita hari ini, okey, apa yang kita kena tahu tentang kesan perubahan zaman air batu dan juga perubahan zaman air batu yang ada. Okey, kita kena ingat apa yang berlaku. Okey, apa yang berlaku, sebab apa yang menyebabkan yang berlaku. Okey, kita kena ingat apa dan sebab. Okey, sebab apa berlaku, kan? Apa yang menyebabkan ia berlaku. Okey, apa berlaku ialah pencairan glacier lah. Okey, pencairan ais. Itu antaranya lah. Okey, kesan perubahan zaman air batu. Okey, kesan dia. Katanya perubahan zaman air batu yang ada. Dan selain itu, apa kesan yang menyebabkan perubahan zaman air batu ni? Sebab lain ialah binatang-binatang yang hidup pada zaman itu telah pun pupus. Okey, binatang yang ada telah pun pupus. Okey, kita kena ingat lagi satu, okey, ialah perubahan iklim. Okey, perubahan iklim juga memainkan peranan yang penting dalam perubahan zaman air batu ni. Okey, apabila terdapatnya berlakunya perubahan iklim, maka perubahan suhu bumi dan juga kawasan fizikal bumi berubah. Okey, bumi tak berubah, bumi masih lagi bentuk yang sama, cumanya kawasan-kawasan permukaan lah di daratan-daratan itu berubah. Okey, kalau kamu pernah dengar ada yang kata bumi ni bentuk donat ke apa kan, itu tak ada. Itu dia orang, bumi kita masih lagi sama, bentuk sfera. Okey, mesti ada yang pernah dengar tentang bumi bentuk donat, okey, berbentuk lepis, sebenarnya tak ada. Okey, okey, bumi kita masih sama bentuk sfera, tetapi perubahan yang berlaku adalah daratan bumi itu. Okey, daratan bumi yang berubah. Okey, begitu juga dengan kesan-kesan yang berlaku. Okey, dan pentas Sunda lah. Okey, pentas Sunda. Okey, pentas Sunda yang menyebabkan dulunya ada dan sekarang tak adalah berlaku. Yang dahulu 25,000 tahun dahulu adanya pentas Sunda dan sekarangnya tak ada dah. Sebab berlakunya peninggalan, berlakunya peningkatan air laut. Okey, peningkatan air laut. Okey, pentas Sunda ialah tanah yang tertumpu di kawasan-kawasan Asia Tenggara. Okey, boleh Cikgu, betul ke nanti ada setengah orang kata kan bumi akan dilitupi air semua? Itu memang betul lah, sebab kalau kita tengok sekarang ni pun dah berlaku pencairan air batu. Okey, pencairan sebab suhu bumi meningkat. Okey, kalau kita ingat sebelum ni, kalau kita belajar, okey, suhu bumi akan meningkat setiap 50 tahun. Betul? Kan, kalau tengok 50 tahun, tetapi sebenarnya pada pandangan cikgu, sebenarnya ia tak sampai 50 tahun. Sebab tak sampai 50 tahun suhu bumi akan meningkat setiap tahun. Ada yang kata setiap tahun meningkat. Sebab tu kita rasa sekarang ni, zaman sekarang kita panas. Banding zaman 5 tahun yang dahulu. 5 tahun dulu suhu tak meningkat sampai 32, 33. Tapi sekarang dah mencecah sampai 30 lebih ke atas. Okey, ada yang 40 pun ada kalau panas sangat. Itu betul. Sebenarnya memang akan tenggelam di beberapa kawasan yang rendah lah. Kalau kita tengok, antaranya berita kalau kita tengok dulu pernah dengar adalah tentang Indonesia lah. Okey, Jakarta akan tenggelam. Sebab itu mereka nak pindahkan ibu negara Jakarta itu berdekatan dengan Sabah dan Sarawak, yang mana ada kawasan Sumatera. Mereka nak buat kat situ sebab kawasan itu masih lagi kawasan tinggi. Kebanyakan Malaysia insya-Allah lah, kebanyakannya masih lagi kawasan tinggi. Masih lagi semua kawasannya kawasan tanah tinggi. Okey. Begitu juga dengan kawasan ni lah, Pulau Pinang kan. Kalau ada yang kata risau takut tenggelam, itu setakat ni insya-Allah masih lagi tinggi lagi tanah dia. Katalah sebab peningkatan Malaysia ni kebanyakannya masih tinggi. Okey, ada beberapa kawasan je yang rendah. Okey. Setakat ni boleh? Cikgu. Boleh. Ya? Cikgu. Yang orang Sabah duk hiking tu, kawasan hijau tu Dia orang hiking tu tak silap cikgu dekat ni dekat mana? Dekat bukan tanah dekat ni ke? Gunung Kinabalu ke? Oh, yang tu tak masuk lagi yang warna putih tu. Oh, yang tu Gunung Kinabalu tu dalam peta tu dalam warna hijau tu. Dalam kawasan warna hijau. Oh. Sebab Gunung Kinabalu ni dia tinggi, jadi memang dia terdapat dalam kawasan hijau tu lah. Yang luar hijau tu, yang warna putih tu, yang tu kawasan rendah dulu. Itu kawasan yang rendah dulu. Mana yang kawasan rendah memang akan tenggelam lah. Okey, jadi kawasan Sabah Sarawak yang ada sekarang ini memang yang ada lah.
yang masih kekal sejak 25,000 tahun dahulu sehingga sekarang. Okey, bila 25 tahun dulu pencairan air kawasan rendah je yang cair. Jadi yang hijau tu masih ada sampai sekarang. Okey, setakat ni okey boleh? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Jadi tak ada soalan, kita tamatkan kelas lah. Okey, boleh Boleh. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada Ahmad Farhan dan juga Hafizuddin. Itu cucuk okey ke? Bila last cucuk? Cucuk 2 bila? 22. 22 ni? Bila tu dah habis tu bolehlah tu. Orang kata bebas kan? Rentas daerah, rentas negeri kan, mana-mana pergi. Kan? Okeylah, cikgu pun Tapi ambil lagi. tapi doktor cakap 22. 22. 22 okey lah tu. Dalam masa sejahtera 21. Dah tu, maknanya ikut yang tu lah kot, nanti sekolah akan beritahu. Itulah, okey, cikgu ucapkan. Cikgu bagi tahu. Ha? Kalau cucuk 30 hari bulan hari tu 22 lah masuk. 22. Okey lah tu. Kan? Tak apalah, okey. Boleh. Semoga kita dipermudahkan. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada Hafizuddin, Farhan dan Fahmi. Okey, alhamdulillah cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Okey, semoga kita sama-sama dipermudahkan lah. Semoga sama-sama kita berjaya dalam menempuhi fasa-fasa yang getih ni lah, fasa kelas online. InsyaAllah kita akan diberikan kejayaan di masa yang akan datang, insyaAllah. Semoga kita sama-sama orang kata tabah lah. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Farhan, Hafizuddin dan Fahmi, jaga diri elok-elok. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Semoga keluarga kita pun diberikan kesihatan yang baik. Cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Esok kita kelas secara dalam WhatsApp je tau. Besok. Kelas minggu depan. Minggu depan macam biasalah. Kelas dalam WhatsApp satu dengan Google Meet satu, boleh kan? Boleh. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Boleh. Salam.